Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan sedikit sebanyak mengenai peranan filantropi kewangan Islam dalam mendepani COVID-19, satu tinjauan awal. Saya Muhammad Nasrul Hakim bin Roslan, merupakan tenaga pengajar ACIS di UiTM Cawangan Pahang, kampus Raub, dibantu oleh rakan-rakan saya iaitu Ummi Sulaim Ahmad Rashid, Nadia Zulkifli serta Sumaya Bahari. Mereka ini merupakan tenaga pengajar pensyarah ACIS UiTM Shah Alam. Baik, jadinya apa yang boleh kita lihat pada hari ini iaitu mengenai isi kandungan yang berkaitan dengan pengenalan, implikasi peranan filantropi, perbincangan, kesimpulan dan rujukan. Baik, umum mengetahui bahawa impak COVID-19 telah memberi banyak bencana ataupun banyak kerugian maupun 1001 hikmah kepada semua sektor yang terbabit. Sektor-sektor yang saya masukkan seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan yang menyebabkan kita terpaksa untuk menyesuaikan diri kepada norma baharu. Jadinya, kertas kerja ini akan menggunakan metod kualitatif yang melibatkan kajian perpustakaan yang membincangkan sedikit sebanyak tentang peranan filantropi Islam kepada kewangan Islam yang boleh membantu sedikit sebanyak kepada masyarakat khususnya di Malaysia. Jadinya pada akhir kertas kajian ini akan melihat kepada peranan filantropi kewangan Islam sekaligus dapat mengangkat kita punya sistem kewangan untuk sama-sama mendapat perhatian di dalam masyarakat kita. Baik, sebelum kita pergi kepada peranan filantropi, suka untuk saya menjelaskan sedikit sebanyak apakah yang dimaksudkan oleh filantropi. Filantropi adalah amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kepada rasa kasih sayang kepada seseorang itu. Okey, juga kita kaitkan filantropi dengan kedermawanan, kita mempunyai sedikit kelebihan dari sudut kewangan, memberi bantu kepada orang lain dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat di negara kita munculnya beberapa figura yang tidak asing lagi dalam membantu seperti Ustaz Abid Liu, membantu dari sudut membeli dan mendermakan tab kepada student akibat mereka tidak boleh untuk belajar ataupun menikmati akses pembelajaran online dengan baik dan sempurna. Jadinya ini yang kita maksudkan bahawa filantropi merupakan sumbangan yang merujuk kepada tingkah laku dermawan seorang individu, organisasi, institusi merangkumi masa, wang, tenaga secara ikhlas. Okey, baik. Jadinya, apa implikasi COVID ke negara kita khususnya kepada sesi rumah tangga dan sebagainya, perbelanjaan isu rumah dan sebagainya. Jadinya kami membahagikan kepada tiga struktur utama. Yang pertama adalah pendapatan isi rumah, yang kedua pembelanjaan isi rumah, yang ketiga pengangguran. Kalau kita boleh lihat di sini menurut impak-impak yang saya maksudkan, impak yang terjejas dan sebagainya, kita melihat bahawa COVID ini banyak berlaku kita punya pekerja tak dapat menjalankan kerja akibat terpaksa berkurung dan sebagainya. Okey, yang menyebabkan tak ada gaji maupun terpaksa melakukan potongan gaji dan sebagainya. Jadinya berita harian 2020 menyatakan bahawa Sabah, Kelantan dan Perlis antara negeri yang paling terkesan dengan COVID-19 lah. Okey, jadinya kita melihat kepada pembelanjaan isu rumah. Sebelum ini kita boleh bekerja secara bebas, secara seperti biasa. Namun selepas kedatangan COVID, kita terpaksa untuk menjalani pekerjaan secara norma baharu, di mana mungkin sebelum ini kita tak mengenal apa itu WFA, BDR dan sebagainya. Namun akibat COVID, kita terpaksa menyesuaikan diri kepada norma tersebutlah. Jadinya dilaporkan bahawa pembelanjaan rumah menurun sebanyak 55%.
Okey, dan kategori yang terjejas antaranya pengangkutan, perkhidmatan, restoran, penyelenggaraan isi rumah disebabkan manpower yang utama terjejas disebabkan kehendak COVID kita terpaksa duduk di rumah menyebabkan banyak sektor-sektor yang terjejas lah. Di samping itu sewaktu PKP yang pertama kita mengalami full lockdown di mana sektor ekonomi tidak boleh beroperasi secara menyeluruh. Okey. Baik, jadinya kita boleh lihat pada isu pengangguran di mana kita boleh lihat 2.56 juta pekerja terpaksa diberhentikan kerana peningkatan kos, juga angka pengangguran meningkat, okey, naik kepada 2.6% berbanding dengan bulan yang sebelumnya seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey. Jadinya apa yang kita hendak cungkil pada paper kali ini ataupun kertas kajian pada kali ini, kita nak melihat peranan kewangan Islam dalam mendepani COVID-19. Jadinya banyak yang menghulurkan bantuan, kerajaan menghulurkan bantuan dan sebagainya, semua negara-negara yang ada terjejas COVID menghulurkan bantuan dan sebagainya. Namun, apa yang kita boleh menarik perhatian adalah sifat unik kewangan Islam itu mampu untuk menjadi komponen dan elemen penting dalam mendepani COVID-19 itu sendiri, memberi bantuan dan sebagainya. Jadinya kita ada zakat, kita ada wakaf, kita ada takaful, kita ada sedekah. Dan elemen-elemen yang saya listkan di sini merupakan kajian-kajian kami di mana kami mencari kajian-kajian kualitatif, perpustakaan dan sebagainya. Ini adalah sumbangan-sumbangan daripada masyarakat Islam dari negara kita kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan, di mana Mawib memperuntukkan 25.11 juta. Begitu juga dalam konsep sedekah, tabung musaadah COVID-19, menolong dan sebagainya. Yayasan Petronas memberikan 200 juta. Okey, Maybank memberikan 4 juta. Begitu juga dengan Pro2 memberikan 2 juta. Jadinya kalau dari sudut wakaf, wakaf muakkad ini, jadinya kita boleh lihat bahawa ini adalah wakaf yang bertempoh dan sebagainya lah. Okey, seperti yang dikatakan oleh Abdul Rahman ini, okey, wakaf bertempoh boleh digunakan macam kita menghulurkan bantuan untuk ventilator ICU, kita ada unit bantuan pernafasan dan sebagainya boleh digunakan. Begitu juga dengan wakaf tunai dan wakaf kas yang boleh kita sumbangkan pada tabung wakaf ini. Begitu juga dengan takaful, mereka memberi peruntukan di mana peruntukan-peruntukan itu memberi pulangan kembali kepada polisi, pemegang-pemegang polisi mereka yang terjejas akibat COVID-19 itu sendiri. Okey. Jadinya apa yang menarik perhatian dalam perbincangan kali ini adalah kita mempunyai mekanisme yang baik seperti zakat, wakaf dan sebagainya. Kita mempunyai sistem kewangan yang baik maupun sistem alat kewangan Islam yang baik. Namun kita perlu perhalusi serta kita perlu bersatu padu dalam menerapkan semangat kekitaan sesama umat Islam, kerana kita akan diuji ataupun kita telah pun diuji dengan pandemik ekonomi Islam, pandemik COVID-19 itu sendiri. Maka kita mengedepankan sistem kewangan Islam supaya sistem ini boleh menjadi sistem yang terbaik yang membantu kita dan sebagainya, selari dengan ekonomi humanistik. Okey, sekaligus mengimbangkan hubungan antara sosial, ekonomi dan sebagainya. Okey, jadinya ini adalah kerangka teori penulis. Okey, jadi kita boleh lihat COVID-19 merupakan asbab kejadian yang menyebabkan kita terpaksa menjalani perintah kawalan pergerakan PKP, menjejaskan impak kewangan dari segi pendapatan isi rumah, pembelanjaan isi rumah dan pengangguran. Jadinya penyelesaian dalam menghadapi COVID-19 ini, jadinya kita mencadangkan ataupun kita melihat kekuatan dari sudut zakat, wakaf, sedekah, takaful ini mampu memberi peranan serta mampu melihat kepada
melihat kepada sistem kewangan yang baik ataupun kita mampu membantu masyarakat secara amnya kepada sosial maupun kepada ekonomi. Jadinya kita boleh lihat kita punya kita punya musibah disebabkan kita punya kewangan tak kuat dan sebagainya. Kita boleh melihat kadar pengangguran yang meningkat, kita boleh lihat kadar bunuh diri yang meningkat, dan kita boleh lihat pelbagai masyarakat mencuba pelbagai kerja yang baru disebabkan dengan impak COVID yang jelas telah menjadi satu ujian bagi kita khususnya umat Islam. Baik, secara kesimpulannya, wakaf, sedekah, zakat maupun sistem kewangan Islam memainkan peranan penting dalam mengukuhkan kedudukan umat Islam. Okey, jadinya kita boleh lihat tadi pelbagai bentuk program, kaedah dan langkah telah diimplementasikan. Namun sekiranya kita berjaya dalam menghadapi musibah COVID-19 ini, diharapkan bahawa kita betul-betul fokus kepada mekanisme-mekanisme kewangan Islam ini supaya akan menjadi benteng maupun menjadi backup plan sekiranya berlaku musibah yang kita tidak ingini lagi. Okey, dan jadinya filantropi ini tidak mengenal manusia, tidak mengenal hati dan budi dan sebagainya. Maknanya filantropi ni ada di mana-mana, ada di antara kita dan sebagainya, dan kita boleh menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang menolong selari dengan keadaan ekonomi yang sukar di luar sana. Jadinya akhir sekali kita dapat melihat kepada ekonomi Islam bersifat kebajikan yang boleh membantu maupun membentuk sosial ekonomi yang adil serta saksama. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.